Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung perbincangan kitab kita iaitu tadabbur kisah Quran ni yang masih lagi kita membincangkan tentang burung hudhud. Okey. Burung hudhud. Jadi hari ini kita berada pada bahagian yang kelima yang mana perbincangan akan dimulakan dari halaman 137 tentang ghirah imaniyah burung hudhud. Jadi apakah yang berlaku seterusnya? Kita lihat dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-23 hingga ke-24. Dalam ayat ini, burung hudhud menceritakan kepada Nabi Sulaiman tentang apa yang dia lihat dan inilah yang menjadi punca mengapa dia ghaib daripada perbarisan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman waktu itu. Jadi apa kata burung hudhud di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Maksudnya, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahkan segala sesuatu serta mempunyai singgahsana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Jadi ini dua perkara yang disebutkan oleh hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jika kita merujuk pada di muka surat 138 di situ, kita mulakan perbincangan di poin yang ke-26 tentang wanita tidak boleh menjadi khalifah. So itu poin dia lah yang disebutkan di sini. Maka pengarang kitab ini ketika dia menyusun kitabnya, dia kata bahawa antara perkara yang boleh kita ambil untuk ditadabburkan pada ayat ini ialah wanita tidak boleh menjadi khalifah atau dengan kata wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Maka dia telah memetik pandangan daripada Imam Al-Qurtubi yang mendatangkan kepada kita sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas ketika berita tentang penduduk Parsi yang menjadikan puteri Kisra sebagai raja mereka. Nabi SAW bersabda, tidak akan beruntung kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Jadi hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Maka berdasarkan pada hadis ini, maka sebab itulah di kalangan para ulama, mereka menyatakan bahawa wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Dan Imam Al-Qurtubi di sini kemudian yang menyebutkan perkataan Al-Qadi Ibn Arabi rahimahullah berkaitan tentang hadis ini yang mana dia kata ini adalah nas iaitu dalil bahawa seorang wanita tidak boleh menjadi khalifah dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Okay, pendapatnya begitulah. Kerana tujuan dari khalifah
ialah menjaga perbatasan, menguruskan banyak hal dan menjaga agama, serta menerima pajak dan memberikannya kepada yang berhak. Ini tidak boleh dilakukan oleh wanita. Pendapatnya begitu. Di samping itu, seorang wanita juga tidak boleh keluar pergi ke majlis dan bercampur baur dengan kaum lelaki serta tidak boleh ikut melakukan perundingan dengan mereka. Kerana jika masih muda, mereka tidak boleh melihatnya dan berbincang dengannya, dan jika dia lebih tua usianya, mereka tidak boleh bergabung dengannya dalam satu majlis. Maka tidak akan pernah beruntung orang yang memiliki pemikiran seperti ini, iaitu membolehkan wanita menjadi khalifah. Begitu pula dengan orang yang meyakininya. Okey, maka itulah pendapat yang beliau utarakan dengan juga membawa pandangan uh, Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi dalam kitabnya itu. Kerana ini maksudnya dia berikan kepada kita sebab ya mengapa wanita tu tak boleh menjadi pemimpin lah dengan sebab-sebab yang sedemikian. Cuma saya rasa saya perlu memperhalusi lagi lah sedikit pandangan ini dan kita perlu faham ya apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga pandangan yang beliau petik daripada Al-Qadi Ibn al-Arabi di sini. Saya yakin berdasarkan kepada konteks zamannya ketika dia mengeluarkan pandangan tersebut. Dan kalau kita dapati pada zaman ini, setiap apa yang disebutkan itu tidak berlaku kerana wanita-wanita pada hari ini ialah wanita yang keluar bekerja dan wanita yang menuntut ilmu, wanita-wanita yang sudah kita panggil berbaur dengan lelaki, maksudnya berbaur dengan lelaki ni bukan untuk hal yang tidak baik lah, tetapi untuk tujuan-tujuan kemaslahatan. Itu bekerja, yang ada, mana ada lelaki dan wanita, menuntut ilmu juga begitu. Kan ada majlis-majlis yang kita dapati ada penyertaan daripada kalangan wanita. Jadi konteks kita pada hari ini menunjukkan bahawa sebab yang nak menjadikan satu kepimpinan itu dia menjadi musnah ataupun sebab ni kita panggil sebagai illah lah ya dalam agama ni bila kita nak faham hadis ataupun satu pendalilan dia perlu dilihat kepada illah. Apakah illahnya? Apakah sebabnya mengapa Nabi SAW melarang? Jadi kalau kita lihat pada konteks zaman dahulu memang begitulah keadaannya. Memang konteksnya wanita bukan berada di hadapan. Dan wanita bukanlah antara mereka yang diberikan tugasan untuk memimpin sesuatu memimpin sesuatu tempat ataupun sesuatu kaum. Tetapi jika pada hari ini memang kita dapati wanita sudah ramai berada di hadapan dan bahkan daripada sudut kepimpinan dan keilmuan kadang-kadang lebih baik daripada lelaki. Jadi untuk hal-hal yang membolehkan wanita ke hadapan, maka dibolehkan. Contoh mungkin dalam pekerjaan, dalam pertugasan, dalam syarikat, kan? Yang membolehkan dalam negara juga. Bahkan kita dapati ada di kalangan wanita yang terlibat dalam membuat keputusan dan sebagainya. Bahkan dalam majlis fatwa pun kita dapati ada di kalangan wanita, kan? Untuk menunjukkan bahawa zaman dan illah sebagaimana yang disebutkan itu tadi sudah berubah dan dalil ini bukan kita kata dalil ini tak sahih, dalilnya sahih. Cuma boleh berlaku. Ada beberapa hadis untuk hukum-hukum yang tidak hukum-hukum yang boleh berubah, maka ianya berubah. Jadi keadaan inilah kita dapati bahawa tak bolehlah untuk kita kata secara mutlak bahawa wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Ia perlu dilihat kepada konteksnya, keadaan wanita itu dan apa yang dipimpinnya. Kalau yang dipimpinnya itu memang melayakkan dia, boleh, maka bolehlah. Contoh kalau dalam agama kita, wanita memang tak boleh pimpin solat. Itu memang sesuatu yang tak boleh berubah. Sampai hari kiamat pun memang tak boleh berubah. Okay, wanita memang tak boleh menjadi pemimpin dalam keluarga. Dia jadi tak ni lah kan, tak sempurna keluarga tu kalau sekiranya wanita yang memimpin keluarganya bahkan dia ada suami dalam keluarga itu seharusnya lah melainkan kalau berlaku sesuatu kes-kes yang tertentu lah yang menyebabkan kepada wanita perlu keluar ke hadapan yang
menggalas tugas suami. Dia begitu keadaannya. Jadi apa pun kita tak bolehlah untuk konteks kita hari ini, zaman hari ini kan, kita secara mutlaknya berpegang dengan pandangan yang begini. Jadi apa pun hadisnya tetap sahih, saya tidak menafikannya, tetapi bagaimana pemahaman dan pengamalan pada hadis itu ianya perlu diperhalusi lagi. Jadi kalau untuk konteks hari ini sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, makanya tidak menjadi masalah. Asalkan ia bukan berada pada satu tampuk kepimpinan yang berkaitan agama, contohnya solat, azan kan. Okey, itu memang tak boleh lah ya. Mengimamkan solat, azan, kemudian apa lagi, hak melafazkan talak itu diberikan kepada isteri. Ini semua tidak dibenarkan dalam agama. Tetapi kalau untuk perkara-perkara yang lain, yang dibolehkan, maka dibolehkan. Okey, saya harap perkara itu sedikit sebanyaklah ya dapat memperhalusi pandangan kita terhadap hadis ini dan pendapat kita lah tentang isu ini. Jadi tidak ada masalah lah ya jika sekiranya memang jika wanita itu layak dan berkeilmuan untuk memimpin suatu tugasan, tempat ataupun bahkan negara sekalipun. Baik, seterusnya kita lihat di sini ya, yang ke-27. Baik, tadabbur kita yang berikutnya ialah di sini untuk membezakan singgasana Ratu Sabak dan juga Arsy Allah kerana penggunaan lafaz ayat dalam Al-Quran. Jika kita rujuk tadi dalam ayat yang ke-23 bila kita baca tadi kan tentang kerajaan Ratu Sabak yang mana Hud-Hud kata dia ada arsy yang agung atau arsy yang besar dengan penggunaan lafaz walaha arsyun azimun. Namun, jika kita merujuk pada ayat yang ke-26, kita juga mendapati bahawa penggunaan arsy yang azim ini disandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Maka isunya di sini yang dikemukakan dalam kitab kita ialah apakah ini bererti Hud-Hud menyamakan antara singgasana Ratu Sabak dan arsy Allah? Kerana kedua-dua ayat menggunakan lafaz yang sama. Arsyun azim untuk singgasana Ratu Sabak dan Rabbul Arsyil Azim untuk arsy Allah. Baik, dalam kitab kita di sini memberikan kepada kita dengan jawapan bagi membezakan antara kedua-duanya. Baik, pertama di sini perbezaannya ialah bila kita lihat penyifatan ataupun sifat yang diberikan oleh Hud-Hud kepada singgasana Ratu Sabak itu ialah sesuatu yang biasa digunakan ayatnya untuk makhluk, untuk apa yang ada di muka bumi ini. Contohnya diberikan kepada kita begini. Penyifatan singgasana Ratu Sabak dengan besar, iaitu azim tadi kan, ialah untuk membezakan ia dengan singgasana yang dimiliki oleh para raja lain di kalangan manusia. Contoh, Nabi Sulaiman ada singgasana. Ratu Sabak pun ada singgasana. Raja-raja lain yang ada di sekitar mereka juga memiliki singgasana. Jadi nak disifatkan singgasana siapa yang besar ataupun singgasana siapa yang lebih besar. Maka sebab itu Hud-Hud menggunakan ungkapan azim di sini. Bukan untuk menyamakan singgasana Ratu Sabak itu dengan singgasana Allah. Sama sekali tidak begitu. Tetapi untuk meletakkan perbezaan dengan singgasana yang ada pada raja-raja lain yang di sekitar mereka. Jadi sesekali ya untuk menyamakan singgasana Ratu Sabak itu dengan singgasana Allah. Manakala di sini juga diterangkan kepada kita menyifatkan arsy Allah dengan besar di sini pula iaitu pada ayat yang ke-26 itu tadi untuk membuktikan keagungan arsy Allah berbanding dengan semua yang ada di langit dan di bumi. Bila kita kata arsy Allah itu agung, arsy Allah itu besar dan kita sifatkan arsy Allah dengan sedemikian rupa untuk menunjukkan keagungan Allah yang tiada tandingan dengan apa yang ada di langit dan di bumi dengan semua yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi di sini kita dapati ada perbezaan walaupun penggunaan lafaznya adalah sama. Untuk Ratu Sabak tadi digunakan arsyun azim, untuk Allah juga digunakan dengan arsyun azim, tetapi penyifatannya itu ialah sangat berbeza. Tidak boleh disamakan.
So, itulah yang boleh kita fahami daripada poin kita yang ke-27. Baik, seterusnya kita lihat poin kita yang ke-28. Pada poin yang ke-28 menceritakan tentang kebijaksanaan hudhud dalam memberikan penjelasan. Baik, di sini disebutkan bahawa hudhud di antara burung yang memiliki ilham khusus, yang keistimewaannya ini menuntunnya untuk menghadapi kondisi tersebut. Jadi oleh kerana burung hudhud ini dia memiliki keistimewaan dan keutamaan yang sangat banyak. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia untuk berhadapan dengan situasi ini, iaitu berhadapan dengan Nabi Sulaiman yang memberikan ancaman yang kepada dia untuk dibunuh ataupun disembelih. Dan kita dah pernah bincangkanlah tentang hal ini pada sesi-sesi yang lepas. Jadi di sini kita dapati bahawa zaman para nabi ialah zaman di luar kebiasaan. Jadi pada zaman para nabi ni biasanya kita akan nampak sesuatu yang luar biasa. Contoh burung yang boleh berkata-kata, kan, semut yang boleh memahami ucapan Nabi Sulaiman, banyak lagi lah perkara-perkara lain yang pada zaman kita ni, yang kita ni bukan zaman Nabi kan, 2024 ni bukan zaman Nabi, tak ada Nabi pun, dah habis dah. Maksudnya dah tamat dah zaman kenabian itu, nubuah dah tidak ada lagi. Kita dapati sangat berbeza. Dan keluar biasaannya itu memang tak ada pada zaman Nabi jika nak dibandingkan dengan zaman kita hari ini. Jadi sebab tu kita dapati di sini dia kata, zaman para Nabi ialah zaman di luar kebiasaan. Contohnya, hudhud tadi dia boleh berkata-kata dan berbicara dan menjelaskan dengan baik, mengkabarkan dengan urutan yang sempurna. Kita pun dah pernah bincangkan kan pada minggu lepas tentang bagaimana ada mukaddimah, kemudian ada konten dan ada dia punya closing tu kan, ada penutup dia ketika dia berbicara. So di sini sekali lagi diterangkan kepada kita tentang keistimewaan burung hudhud ketika dia menyusun atur ucapannya di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka hudhud yang bijaksana ini, dia bijak juga untuk mengungkapkan, menggunakan lafaz-lafaz yang tinggi bersesuaian dengan siapa yang berada di hadapannya. Jadi di hadapannya sekarang ialah Nabi Sulaiman alaihi salam, maka dia menggunakan ungkapan yang baik sesuai dengan kenabian yang ada pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi hudhud juga melindungi dirinya dengan ilmu, menyebutkannya dengan kabar yang yakin, memerinci kabar itu dengan dua kondisi. Jadi hudhud dalam penerangannya itu tadi, pada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, kita dapati ketika dia menerangkan kepada Nabi Sulaiman, dia membahagikan kontennya kepada dua bahagian. Iaitu pertama, dia bahagikan kepada isu keduniaan. Okay, hal-hal yang ada pada kerajaan Ratu Sabah itu. Kemudian yang kedua ialah dia menceritakan tentang isu keagamaan yang ada dalam kerajaan tersebut. Maka ini diberikan kepada kita dengan penjelasan lanjut pada poin kita yang terakhir malam ini, iaitu poin yang ke-29. Dalam poin yang ke-29, kita dapati bahawa Imam Al-Maraghi, Syekh Al-Maraghi, dia menyebutkan bahawa di dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-23, hudhud menjelaskan urusan keduniaan penduduk Sabak dan menyebutkan 3 hal. Jadi ketika hudhud dia membahagikan perbincangannya tu tadi di hadapan Nabi Sulaiman kepada dua bahagian. Pertama tentang isu keduniaan. Bila dia jelaskan tentang isu keduniaan itu, dia bahagikan juga kepada 3 lagi poin penting. Nampak tak? Bagaimana urutan dia bercerita tu kepada Nabi Sulaiman. Dia bahagikan lagi kepada 3, bagaimana 3 bahagian itu, iaitu dia ceritakan pertama sekali tentang kerajaan Sabah ini diperintahkan oleh seorang wanita kan, yang namanya Balqis binti Syurahbil. Ia sebelum menjadi ratu, ayahnya adalah raja yang memiliki kedudukan tinggi dan luas kerajaannya. Jadi anaknya ini mewarisi kepimpinan daripada ayahnya. Seterusnya, burung hudhud pula menceritakan tentang kekayaan yang dimiliki oleh ratu ini dan rakyat yang di bawah kepimpinannya. Hudhud, dia cerita beginilah, maksudnya dengan erti kata yang lain, dia kata,
ratu kerajaan ini dianugerahkan kekayaan dan kerajaan yang sangat indah, serta hal-hal lain berupa perlengkapan perang, persenjataan dan alat-alat tempur. Sesuatu yang besar yang tidak ada kecuali pada kerajaan-kerajaan yang besar. Bermakna ini ialah isu keduniaan yang disebutkan oleh Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Jadi dia kemukakan isu ini. Pertama sekali kerajaan Sabah itu dipimpin oleh seorang ratu. Kemudian seorang wanita lah. Kemudian ratu ini diceritakan memiliki kerajaan yang kaya. Kerajaan yang kaya itu, kenapa dia kata kaya? Kerana infrastrukturnya yang baik yang dimiliki kerajaan itu eloklah. Daripada sudut bangunannya, daripada sudut kekayaannya, taklah nampak miskin dan kemudiannya memiliki ketenteraan yang sangat hebat. Dengan penjelasan berkaitan tentang alat-alat ketenteraan yang dimiliki oleh Ratu Sabah itu tadi. Jadi kerajaannya sangat besar, sangat hebat pada waktu itu. Seterusnya, yang ketiga di sini, burung hudhud menceritakan tentang tempat duduk Ratu Sabah. Itu istana yang dimiliki oleh Ratu Sabah yang sangat besar, dihiasi emas dan permata. Maka ini kita dapati bahawa pada bahagian yang pertama, Hudhud dia menceritakan tentang situasi kerajaan itu, kan, isu-isu yang ada pada kerajaan tersebut sebelum dia masuk kepada isu yang kedua. Jadi setelah selesai dia sebut tentang isu yang pertama ini, dia masuk kepada isu yang kedua, iaitu apa isu tentang agama mereka pula. Jadi Hudhud kata apa? Kalau kita rujuk tadi pada ayat yang ke-24, Hudhud pun sebutkan, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Jadi ini isu agama yang dihadapkan Hudhud di hadapan Nabi Sulaiman yang terdapat dalam kerajaan Ratu Sabah. Hudhud dia beritahukan kepada Nabi Sulaiman, Ratu Sabah ini dan rakyatnya menyembah matahari, bermakna mereka menyembah selain Allah. Mereka telah mengamalkan amalan yang sesat. Jadi bermakna ini isu agama yang sebenarnya menjadi kewajipan Nabi Sulaiman untuk menanganinya. Kerana Nabi Sulaiman ialah seorang Nabi yang perlu mengajak orang, berdakwah orang lain supaya menyembah Allah Azza wa Jal. Jadi bila Hudhud dia datang, dia ceritakan dengan isu-isu ini, dengan penuh yakin, dengan kabar yang memiliki bukti dan sebagainya kan. Maka Nabi Sulaiman pun mempertimbangkan. Sebab tu daripada awal, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata Hudhud dia melindungi diri dia dengan ilmu. Maka inilah ilmu yang menyebabkan Nabi Sulaiman tidak jadi untuk mengazabnya dan tidak ada satu keperluan untuk menghukum burung hudhud ini kerana hudhud telah melindungi diri dia dengan ilmu yang mantap, dengan penerangan yang baik. Bahkan bukan sahaja disebutkan di hadapan Nabi Sulaiman tentang dia dengar, dia tahu, tetapi dia terangkan apa yang dia lihat berserta dengan isu-isunya sekaligus. So, ini merupakan sesuatu keadaan yang sangat baiklah, ataupun keistimewaan yang sangat baik yang dimiliki oleh Hudhud, sehingga kita dapati burung ini bukanlah burung yang biasa-biasa. Walaupun saiz badannya kecil, sebagaimana yang telah kita bincangkan pada sesi yang lepas kan, walaupun saiznya kecil, ia membuktikan tentang kehebatannya dengan ilmu yang dia miliki. So, ini merupakan sesuatu perkara yang perlu kita tadaburkan bersamalah. Maksudnya, sebagaimana yang kita telah bincangkan juga pada minggu lepas, kita kata setiap yang kita ingin sampaikan dan setiap apa yang ingin kita datangkan di hadapan seseorang berupa berita, informasi, ianya memerlukan kepada ilmu.
Kalau kita tidak ada ilmu, yang terbaik ialah kita diam. Namun di sini mengapa Hudhud tampil ke hadapan, memberanikan dirinya untuk menyuarakan apa yang dia lihat kerana ilmu yang dia miliki. So ini sekali lagi menyimpulkan kepada kita bahawa betapa pentingnya ilmu dimiliki oleh seseorang sebelum dia bertutur dan berkata-kata. Kerana ilmu itu boleh memandu, menjadi pelindung dan juga ilmu itu juga boleh mengangkat diri seseorang yang walaupun dia kecil kepada satu status yang sangat tinggi. Okey, wallahu a'lam bishawab. Itu saja perbincangan kita pada malam ini, sangat ringkas ya. Namun bagi saya mudah-mudahan apa yang dibincangkan itu biar dia ringkas tetapi padat dan kita dapat memahamilah apa yang cuba dibawakan oleh penyusun kitab untuk tadabbur ayat yang ke-23 hingga 24. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan ini tentang apa yang diceritakan oleh burung hudhud dan apa respon Nabi Sulaiman terhadap penceritaan yang diberikan hudhud ini kepada dia, sehingga boleh menjadikan dia itu tentera Nabi Sulaiman yang selamat daripada ancaman ataupun daripada azab yang dijanjikan oleh Nabi Sulaiman kepada dia yang ghaib itu tadi. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman dan juga motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan beramal soleh dalam keadaan kehidupan kita yang penuh banyak sangat ujian ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.